Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. InsyaAllah malam ini sekali lagi kita sama-sama duduk berkongsi sedikit ilmu yang dianugerahkan, sedikit ilmu yang dipinjamkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ini kita mendapat keredaan, kita mendapat keampunan, rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaAllah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulih wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rasulih wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhizu baina zalika sabila. Suratul Nisa ayat 150. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya dan hendak membezakan antara Allah dan Rasul, mereka berkata kami beriman kepada setengah Rasul dan kufur kepada yang lain. Mereka hendak mengambil jalan tengah antara yang demikian. Tuan-tuan, Allah Ta'ala menggunakan perkataan kufur, tuan-tuan. Apa dia kufur? Kufur ni ialah tidak percaya ataupun engkar terhadap Allah dan menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada secara keseluruhan ataupun sebahagian sahaja. Orang Melayu sebut kapi. Kapi tu yang buat orang marah tu kan. Kalau kufur tu sedap lah sikit bunyinya, kufur kan. Ni kapi, sebut kapi meloncat kan. Sebab dia tak faham kapi dengan kufur adik-beradik lah. Cuma orang Melayu sebut kapi kan. Kafir ni apa, kufur ni apa? Ialah tak percaya ataupun engkar. Jadi orang Islam yang tak mengamalkan atau mengingkari perintah Allah dan Rasul akan membatalkan iman atau rosak akidah dia. Mana tak buat, tak ikut perintah Allah, tak amalkan suruhan Allah dan Rasul, ini orang ni dianggap sebagai kufur, engkar. Mana tak perlulah marah kalau kita tak beramal, kalau tak ikut perintah Allah dan Rasul. Bila orang kata kufur, nak marah kenapa pula? Dah memang hakikat dia kufur. Ini bukan saya yang sebut, ni Allah Ta'ala kata innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya. Bila mana tak ikut je perintah Allah, walaupun sebahagian tak ikut, sebahagian lagi ikut, hukumnya tetap kufur. Sebab wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Beriman separuh, kufur separuh, tetap hukumnya kufur. Tuan-tuan, dia tak boleh nak kata dah sebab semayang alhamdulillah kan, cuma puasa je tak, cuma puasa je tak kan. Ada orang puasa je, semayang tak kan. Selesai tak masalah, tak selesai masalah, tetap hukumnya kufur. Sebab dia datang dengan pakej, tuan-tuan. Dia kata siapa yang engkar terhadap Allah dan Rasulnya, itulah makna dia kufur. Dia tak solat ataupun tak puasa. Solat dia solat, puasa tak, ataupun puasa buat, solat tak. Tu nak panggil kufur macam mana tu?
Setengah je lah kupur dia tu, setengah agenda. Itu setengah-setengah macam mana nak bagi? Jawapan dia kupur, tuan-tuan. Ya? Jadi orang Islam yang tak mengamal, mengingkari perintah Allah dan Rasul, dia akan terbatal iman dia. Walaupun sebahagian, dia akan rosak akidah dia. Lahirnya sifat kufur dalam hati ni pasal apa? Adalah akibat kejahilan. Ingat benda ni benda main-main. Ini bukan benda main-main. Ini hak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bukan nak mengkufurkan orang, bukan nak mengkafirkan orang, tetapi bila mana adanya perkara ini, maka dia dikategori sebagai kufur, tuan-tuan. Kalau dia sedap betul ustaz nak mengkufurkan orang, mengkafirkan orang. Dah, bukan kita yang kafirkan ni. Ni Allah Ta'ala kata orang yang ingkar, tak mengamalkan perintah Allah dan Rasul. Ini hukumnya jelas, tuan-tuan. Hukumnya cukup jelas. Jadi kurangnya iman, ketidakpahaman konsep Islam sebagai cara hidup yang sempurna, maka itu sebab dia menjadi kufur. Dia menganggap ada lagi ajaran selain Islam lebih elok. Menganggap apa yang ditentukan oleh Islam tu ada lagi yang lebih baiklah daripada tu. Maknanya itu orang dianggap kufur. Maka kufur ni, tuan-tuan, ulama bagi kepada 4 kategori. Ala kulihannya 4 ni semua kufur, tuan. Pertama, kufur dari sudut akidah. Apa dia kufur dari sudut akidah? Iaitu mengingkari salah satu rukun iman daripada yang 6 ni, tuan-tuan. Satu je, tuan-tuan, payah nak terima, qada dan qadar. Payah tu nak terima, tuan. Tak boleh terima ketentuan Tuhan ni. Sama ada ketentuan baik ke tak baik, tak boleh terima. Maka dia dianggap sebagai kufur akidah. Alah, satu je, 5 lagi okey kan. Pada Allah percaya, pada Rasul percaya, pada kitab percaya kan, hari akhirat percaya. Cuma qada dan qadar ni beratlah nak terima sikit. Ketentuan itu payah nak terima. Selalunya ketentuan yang payah terima ni ketentuan tak baik lah. Ketentuan yang baik okey lah kan. Kalau dapat yang baik, kita kata ni takdir Allah kat aku lah kan. Allah takdirkan, kau tak bolehlah marah. Memanglah yang baik, cuba yang tak baik tengok. Jadi dari sudut akidahnya dia telah batal, dia telah kufur. Sebab salah satu dari rukun iman dan syariat yang dibawa oleh para rasul, sehingga mereka menjadi golongan zindik ataupun mulhid ataupun munafik. Bila kufur akidah ni, tuan-tuan, dia mesti melibatkan golongan-golongan ini. Apa dia golongan dia? Golongan zindik, mulhid ataupun munafik. Ini dari sudut akidah, kepercayaan, tuan-tuan. Sebab itu Tuhan dah kata walaupun sebahagian kamu tak percaya, tetap hukumnya kufur. Tak percaya pada kitab, bukan semua tak percaya, adalah satu-satu bab lah yang kita tak percaya kan. Satu-satu bab kita tak percaya lah, macam kenapa nak tutup aurat kan. Apa masalah kalau tak tutup aurat pun, apa masalah kan. Dah. Apabila Allah Ta'ala perintah, walaupun sedikit sebahagian itu, tetap hukumnya kalau kita ingkar, dia kufur. Dia tak boleh terima, tuan-tuan kan. Allah Ta'ala kata fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kepada aku, nescaya aku ingat kepada kamu, bersyukurlah kepada aku, jangan kamu mengingkari nikmatku. Maknanya kita kena ingat Allah Ta'ala ni semua adalah milik Allah, perintah dan larangan Allah termaktub dalam hukum lah, tuan-tuan, sebagai perintah Allah. Allah Ta'ala buat peraturan sesuai dengan kehidupan kita ni, sesuai dengan yang diciptakan. Kalau tuan-tuan tak ikut, dia akan jadi rosak. Tuan-tuan, yang buat orang lain, peraturan orang lain, jahanam. Tuan-tuan beli kereta Honda, buku peraturan Honda tu
Honda lah buat. Tuan-tuan tak nak ikut Honda, tuan-tuan nak ikut Toyota punya. Jahanam Honda tu. Honda dia ada peraturan sendiri. Dia kilang, dia keluar, dia keluarkan peraturan dia. Servis dia semua ikut Honda lah. Honda lah tentukan berapa kilometer, semua dia tentukan lah. Tiba-tiba tuan-tuan nak servis, tuan-tuan pergi ikut Toyota ya. Contoh Honda kata kau tukar lah minyak hitam, Honda ni boleh pergi sampai 10,000 kilometer. Contoh Toyota dia 25,000. Boleh sama je tukar minyak hitam. 25,000 boleh. Toyota pun boleh. Tak, tuan pakai kereta apa? Honda. Bukan Honda ke 10,000 ke? Sama je enjin dia. Tuan-tuan, dari sudut zahirnya memang sama lah. Tapi peraturan itu telah dibuat oleh Honda. Allah Ta'ala ciptakan alam ni, semua makhluk ni, dia dah buat peraturan dah. Tiba-tiba tuan-tuan tak nak ikut peraturan yang mencipta, tuan-tuan ikut peraturan lain. Pasal itu alam ni jahanam jadi dia. Dia jadi rosak. Kita kata, okey lah, undang-undang peraturan ni pun okey juga. Kita yang kata okey tu, kita memandai-mandai kata okey tu. Tuhan kata, tak mana okeynya, Tuhan aku. Kau ikutlah aku. Pasal apa kau ikut orang lain? Sebab itu Tuhan kata, bila kau lupakan aku, kau termasuk orang yang kufur kepada aku. Sebab kena ingat tuan-tuan, istilah kufur bukan kita suka-suka nak guna. Cuma bahasa orang Melayu ni dia selalu sebut kapi. Orang marah lah, kapi. Apa kapi kena orang tu kufur tu. Lembut lah sikit bunyi, sedap lah, tak ada lah kapi kan. Ni kufur ni tuan. Bahasa dia sedap sikit lah. Kita lebih pada bahasa lah, makna sama je tuan-tuan kan. Dia konon-konon nak pada bahasa tu lah, lembut bunyinya tapi makna sama. Babi dengan khinzir, apa beza? Atau babi lain khinzir lain? Tak, dia lembut lah sikit Ustaz. Khinzir, sedap lah, ada makhraj dia. Tak menentang apa tu, babi itulah. Tapi tu tak nampak lah dia lembut sikit kan. Manusia ni nak lembut, dia nak lembut. Dan Tuhan pun guna perkataan-perkataan celaka kan. Tuan-tuan tengok dalam Quran, aula laka fa aula summa aula laka fa aula. Celaka dan celaka tu nak guna perkataan apa lagi? Melampau perkataan celaka ni, lembut dah sikit. Apa nak dilembutkan lagi, dah memang celaka. Tuan-tuan, kita ni kadang-kadang susah dari sudut bahasa ni tuan-tuan kan. Tapi bahasa itulah yang paling senang, dia meresap dalam jiwa sebenarnya kan. Paling senang lah guna tuan-tuan. Ni yang pertama kata ulama, kufur tentang akidah. Banyak ni tuan-tuan, bab akidah ni banyak yang rosak kan. Sedikit je kita meragui tentang hak milik Allah, akidah kita batal. Jangan cuba-cubalah tuan-tuan, jangan cuba-cuba kita nak menafikan apa yang Allah Ta'ala sebut. Jangan ada dalam sekelumit hati kita ni nak macam tak puas hati dengan apa yang Tuhan bagi. Aku bukanlah tak setuju, tapi itu yang buat akidah batal. Apa tapi itulah yang Tuhan kata. Apa tapi lagi kan? Aku bukan tak setuju, cuma tak boleh ke kita pula menyusun Tuhan kan? Kita lah nak suruh Tuhan ikut kita kan? Apa itu suruh kita fikir. Cuba kita fikir, kita diberi akal fikiran dah, ni Tuhan bagi tahu. Yang kedua ialah kata ulama, kufur syariat. Ini juga termasuk kufur tuan-tuan.
Apa dia? Menolak kebenaran ajaran dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, seperti menolak hukum-hukum dalam Al-Quran, meragui adanya kehidupan di akhirat dan sebagainya. Apa yang Nabi bawa kita nafikan, tuan-tuan. Ini dia panggil kufur syariat. Sebab Nabi turun, dia bawa 4 perkara, tuan-tuan. Pertama, dia buat akidah. Kedua, dia buat syariat. Syariat ni pula dia pecahlah banyaklah syariat ni. Tuan-tuan, bab syariat ni bab ibadat, bab muamalat, bab munakahat, bab jenayah. 4. Syariat ni dia pecah 4. Dia panggil syariat peraturan tentang ibadat. Tuan-tuan tak boleh engkar dengan peraturan ibadat yang Nabi bawa. Semayang Nabi dah tentukan, solat macam mana, puasa macam mana, haji macam mana. Tuan-tuan jangan ubah suai hukumnya kufur. Dia panggil kufur syariat. Tuan-tuan, elok sembahyang asar 4, tuan-tuan nak buat 3. Elok sembahyang zuhur 4, tuan-tuan nak buat 5 rakaat. Jadi tuan-tuan, maknanya kufur syariat ni bab ibadat, bab muamalat. Tuan-tuan tak ikut muamalat cara Nabi pun hukumnya kufur. Dia panggil kufur syariat, tuan-tuan. Muamalat, menipu, kan, khianat, ini semua termasuk kufur syariat. Nabi ajar lain, kita buat lain. Nabi ajar berniaga, ikut cara Nabi, kita ikut cara kita. Dia panggil kufur syariat, ingkar terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi, peraturan, undang-undang yang Nabi bawa. Nabi bawa tu dari Allah. Kita jangan suka-suka, tuan-tuan, niaga. Yang penting untung. Dah, ada peraturan perniagaan. Jangan sampai melakukan riba, jangan sampai melakukan khianat. Semua ni ada. Tergelincir salah satu ini, maka hukumnya dia panggil kufur syariat. Kan banyak hari orang berniaga, banyak menipu kan. Tu saya kata, niaga air tebu lah, bukan air tipu. Air tebu lah berniaga. Mesin tebu tu keluar air kan, berniaga air tu lah. Air batu tak tepi. Okey, tuan nak buat air batu tak? Nak air batu, tambah 2 sen tuan lah. Air batu 2 sen. Tu namun niaga ikut syariat. Jangan kau pergi celup air batu tu dalam air tebu tu. Air batu setengah balang, bubuh air batu setengah. Lama-lama cair kot tu. Last kali yang dapat Abang Ali beli air tipu. Air tebunya dah tak ada, air batu yang ada. Mana boleh berniaga lagu tu? So itu syariat, peraturan jual beli ada dalam Islam. Siapa tak ikut kufur, dapat rezeki tak berkat. Bukan boleh suka-suka berniaga. Sebab tu kena faham, dalam Islam nak berniaga, jangan faham cara berniaga, faham hukum berniaga. Kita pun belajarlah cara berniaga. Belajar sama hukum berniaga. Apa hukumnya kalau aku jual barang ni? Kalau apa hukumnya kalau aku tipu barang ni? Apa hukumnya kalau aku campurkan barang? Jual buah lama dengan buah baru campur sekali, aku berniagakan. Apa hukumnya? Hukum yang kena belajar. Sebab hukum itu syariat daripada Allah dan Rasul dia. Siapa tak ikut, hukumnya kufur, tuan-tuan. Yang penting untung kan. Tak mana boleh berniaga gitu. So itu banyak orang berniaga kan tak faham hukum. Berapa kilo? Sekilo. Tak sampai pun sekilo dia timbang. Lepas tu dia ambil 2-3 biji kan, dia pun campakkan dalam bekas kita, tak sampai sekilo tu. Katalah tak cukup lah, 200-300 gram tak cukup lah kan. Dia pun ambil, ngap, balik, ikat. Nah, cukup ke tu? Islam tak suruh lagu tu. Syariat tak suruh lagu tu. Syariat suruh sekilo. Lepas tu ambil lagi 3-4 biji, bubuh pula 3. Tu syariat ajar. Kita tak sampai timbang sekilo, lepas tu ngapu. Daging sekilo,
Lepas tu tak cukup sekilo, ambil pula sikit, ikat. Nah, sekilo ni, sekilo. Bohong mak ni. Ini tak ikut syariat Nabi dalam bab muamalah. Bab munakahat pun ada syariat, ada peraturan, ada wali, ada saksi, semua ada. Ada pengantin perempuan, pengantin lelaki, bagaimana ijab kabul. Ijab kabul tu apa syarat dia? Ni dia panggil syariat dalam bab munakahat. Siapa yang boleh jadi saksi? Main cekup, ya kan? Boleh saksi? Boleh. Boleh? Boleh. Lepas tu tanya, sah tuan? Okey dah, cuma dia laju sangat lah. Lepas tu, sekali lagi. Dah sah dah, tapi sekali lagi. Ni apa hal ni? Ingat main-main ke benda nikah ni? Saya kadang-kadang ikutlah tuan-tuan orang. Bila kita tanya, sah tak? Sah. Tapi, ada tapi lagi. Sah ke tak? Okey dah, tapi mana tak okey dah tu sebab ada tapinya. Sekali lagi. Okey dah, tapi sekali lagi. Itu nak berapa kali ijab kabul? Syariat dia bagaimana? Apa yang dikehendaki ijab kabul? So itu orang yang nak menghalalkan yang haram kena faham hukum. Bukan main cekung aja tuan. Kan banyak nikah kahwin lagu tu kan. Di Johor saya tak tahulah. Belah-belah sana tuan macam tu lah. Boleh saksi? Boleh. Tak siapa umat dia ambil, kita pun tak tahu ni. Dia pun duduk lah. Kita pun tanya, betul dia pun apa? Aku nikahkan dikau dengan si Pulanah binti si Pulan, mas kahwin sekian-sekian tunai. Kawan pun jut tangan lah. Jut. Tu tarik nafas. Saya terima nikah si Pulanah binti si Pulan dengan mas kahwin sekian-sekian tunai. Sah? Okey dah, tapi lambat. Dia kena cepat sikit. Kita dia dah kata okey dah, cuma lambat. Nak cepat macam mana tuan? Dia tak boleh lambat. Dia njut, dia jawab terus. Kawan nak tarik nafas dulu, nak tenang, relax kan. Dia yang kata lambat ni, tak boleh ni, dia ada selang antara dua perkara ni. Ijab dengan kabul ni ada benda yang dia selang. Habis je ijab tu, aku nikahkan dikau dengan si Pulan binti si Pulan dan mas kahwin sekian-sekian tunai. Pengantin azan bagi azan. Malam ni habis lambat ni kan? Pukul 10 pun.
Okey, kita sambung sikit tuan. Jadi tuan-tuan, ni kena faham betul-betul. Jangan sampai kita mengingkari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dalam perkara syariat tuan-tuan. Peraturan tentang nikah kahwin. Yang tak bolehnya kalau lepas dia ijab ni tuan-tuan, aku nikahkan dikau dengan si Pulanah binti si Pulan mas kawin sekian-sekian tunai, pengantin laki-laki boleh nyembang dulu. Boleh jawab dah ke? Kalau berjawab nak jawab ni, semua dah siap dah. Makan semua dah siap ke? Nak jawab ni kata dia. Dah siap dah pengantin, jawab lah. Dia pun jawab, aku terima nikah. Yang itu baru tak boleh. Ini sampai tarik nafas pun tak boleh. Ni belajar tangan. Sampai tarik nafas tak boleh. Sampai ke orang tu terkejut, dia terlanjut. Sini kan biasa orang pegang nikah, pegang tangan sini pegang tangan kan. Ada setengah tempat dia tak pegang tangan. Tak pegang tangan tu lagi baguslah. Dia rasa tak takut sangat kan. Ialah imam kampung dia ni motong kan. Tangan kasar, keras kan. Pengantin pegang jenis komputer, tangan lembut. Pegang-pegang tangan tu imam mesti terkejut beruk kan. Imam ni macam tangan ini kau ada sepak aku, mau demam aku ni kan. Kita ni kan, sinilah ada setengah tempat dia tak ada, dia duduk depan saja kan. Okey kan, sebab yalah betul cara tu kadang-kadang tak pegang pun tak ada masalah kan. Mesti pegang. Habis kau tak ada tangan nak pegang apa? Pengantin kudung tangan tu nak pegang apa? Apa nak diinjut kan? Rasa pegang tangan, injut kan. Kau kepala, kau tangan tak ada, pegang kepala. Ini berat itu tu. Kan? Jadi bab hukum syariat, bab munakahat, ni semua ni tuan-tuan ni termasuk dalam syariat. Siapa ingkar, dia kufur tuan-tuan, dia panggil kufur syariat. Kemudian bab jenayah, yang ini paling banyak orang kufur tuan-tuan, tak sedar. Kita duk bahas hukum yang Tuhan bagi. Tapi kalau dua-dua tangan tak ada, macam mana dia nak kerja? Patut dia boleh cari, kau siapa nak bahas ni? Bukan ni Tuhan suruh ke? Bukan manusia suruh tau. Ni Tuhan suruh. Lepas tu kita pergi bahas. Seronok je kita bahas kan. Seronok je kita bercakap benda ni. Yang Tuhan bagi tu kita bercakap. Cuba kau fikir, patut dia boleh bekerja, langsung dia tak boleh bekerja. Nampak? Sebab itu kita guna akal. Jangan main kerat ke, nanti dulu. Ini dia panggil termasuk kufur yang disyariatkan oleh Allah. Jangan suka-suka sembang tentang syariat Allah dan Rasul kalau kita tak faham. Ini bukan datang daripada poket ustaz, bukan datang daripada poket ulama, dia datang daripada Quran yang suruh. Kita pula mandai-mandai membahaskan benda tu. Seronok membahaskan. Buatlah perbahasan tentang hukum Allah. Apa yang nak dibahas? Orang nak bincang macam mana nak laksanakan, bukan bahas boleh ke tak boleh buat, sesuai ke tak sesuai. Orang yang mencadangkan kita adakan perbahasan sesuai ke tidak, ini orang ni kufur tuan-tuan. Orang bukan suruh berbahas bincang sesuai ke tidak, orang suruh bincang macam mana kita nak sepakat nak melaksanakan. Tuan-tuan, nak laksanakan itu yang kita kena bincang, bukan sesuai ke tidak. Panggil dari panel 2-3 orang, moderator pun tanyalah, apa pendapat tuan tentang kalau kita laksanakan hukum Allah Ta'ala ni, macam hukum sebat, hukum kerat tangan ni, macam mana pendapat tuan? Sesuai ke tak? Kawan pun ulaslah. Yang mengulas, yang menanya, yang mendengar, semuanya kufur kalau dia redha dengan ulasan-ulasan dia tu. Kata tak sesuai, belum sesuai,
Nanti dulu, sebab kita tak faham, semuanya kufur, tuan-tuan. Orang semua bukan bahas itu, orang semua bincang. Kita berbincang, kita adakan apa jalan kita nak buat hukum Allah Ta'ala, macam mana kita nak laksanakan, tuan-tuan. Ini kadang-kadang main cakap ya. Tapi bila kata kufur, marah. Ni hukum syariat, tuan-tuan, yang diperintahkan Allah. Sebab itu bukan suruh bincang macam mana sesuai ke tak. Memang dah tentu sesuai hukum tu, sebab tu dari Allah. Yang kita kena bincang, bahas macam mana nak laksanakan benda Allah ni secepat mungkin. Apa perlu kita buat? Ini kita duk bincang sesuai ke tak, sesuai ke tak. Oh, kalau semua kata belum sesuai dah, memandangkan kita semua belum faham. Siapa kau nak bahas sampai kata belum faham ni? Habis nak tunggu faham bila? Sampai mati pun tak faham-faham ni. Tuan-tuan, hukum dunia ni pun tuan-tuan kan faham semua pun, tapi buat hukum tu bolehlah buat. Nantilah dulu, jangan buat dulu sebab orang pun tak faham. Apa dibuat dulu? Macam rotek digital lah. Orang tak faham, tapi buat apa? Salah buat, pakailah fizikal dulu. Buat terus dulu. Dah tengah-tengah buat orang marah, kita adakan fizikal punya lah. Digital ni memandang ramai tak faham, dah patahlah balik semula. Ni hukum Tuhan, bukan lagu tu. Hukum Tuhan, aku suruh tu kau buat aja, kau jangan cakap banyak. Aku tolonglah uruskan. Aku bukan nak suruh kerat sangat pun, tapi cuma bila kau ada usaha nak buat benda ni, aku akan hantarkan rasa takut dalam jiwa orang-orang ni semua. Dengan makhluk ni aku akan bagi rasa takut. Kau buat je dulu. Ini dah kan? Kemudian yang ketiga, kufur dari sudut nikmat. Adalah nikmat. Kufur nikmat ni tuan-tuan pun banyak ni tuan-tuan. Contohlah, kereta ada kan, tapi hari ni hujan, sampai tak pergi masjid seorang. Pasal hujan. Oh, kereta tu apa tak bawa? Bau basuh ni. Tadi bau polish tadi. Kata dia, aku sayang pula rasa kan. Habis apa guna kereta tu? Adalah kan, tapi semata-mata nak pergi masjid, nak bawa kereta bau polish tadi habis 250. Takkan nak bawa pergi masjid. Oh gila. Habis tu pergi masjid pun bukannya wajib pun, baru kipayah. Orang dah buat, kita tak payah. Ni namanya kufur nikmat. Dan ada beli sofa duduk bawah, beli sofa mahal, lepas tu duduk bawah. Saya tak duduk atas tuan, takut kotor, sayang. Apa ni kau masalah ni kan? Kau beli mahal, macam orang perempuan lah kan, beli pinggan mahal, lepas tu tuan-tuan tak guna, yang guna orang lain, tu nama tak cerdik kan. Beli mahal simpan, kita makan pinggan plastik. Yang beli kita, yang dapat guna orang lain, tu tak cerdik nama tu. Saya tengok ramai tak cerdik zaman sekarang ni tau kan. Beli kereta, make up kat luar, dalam serabut kan. Bukan kau nak tengok kat luar bawa kereta, sport rim lawa, tak ada. Ni jangan kau pun nikmat tuan-tuan. Kenikmatan yang Tuhan bagi ni, tangan, kaki ni, jangan salah guna. Besok kena tanya jenuh jawab, ke mana kau gunakan kaki kau itu, ke mana gunakan tangan mata itu. Jenuh jawab gitu. Ni termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Kata Allah, ialah tidak menggunakan sebaik mungkin nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Tuan-tuan, kenderaan ada tapi tak pernah sampai ke masjid, ke surau. Jauh sikit tak nak pergi, pasal jauh. Tu motor tu, kereta tu,
Pergi jauh, kalau dekat nak agak pergi. Ini orang termasuk kufur nikmat. Kenapa kau tak gunakan kenderaan kau tu pada kebaikan? Tempat lain kau lepas pergi, kau gunakan dia. Tapi kenapa tempat-tempat yang baik kau tak nak bawa dia? Besok apa nak jawab dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi tu? Nikmat sihat kita ni tuan-tuan, nikmat waktu lapang, jangan salah guna. Ada waktu lapang kita bantai tidur je, tak nak baca Quran, tak nak itu kan. Sebab itu Nabi kata ni'matani maghbudun fihima katsirun minan nas as-sihat wal faragh. Dua nikmat yang manusia sering lupa, lalai, tertipu. Nikmat waktu lapang, waktu sihat. Tapi kita selalu jawab apa? Sibuk. Tak cukup Quran kan tak nak baca Ustaz. Sibuk Ustaz, tak sempat. Sibuk macam dua nikmat ni tuan-tuan, besok apa nak jawab depan Tuhan? Kita duduk bimbang depan Tuhan je tuan. Depan manusia tak ada masalah, jawab bila dia tanya jawab, dia tanya jawab, tak ada masalah. Depan Tuhan besok dah berdiri terpaku depan Tuhan, Tuhan tanya tak boleh jawab, waktu tu datang penyesalan. Ni kufur nikmat. Yang ketiga tuan-tuan ialah kufur akhlak tuan-tuan. Ni yang keempat ni tuan-tuan, dia panggil kufur akhlak. Apa dia kufur akhlak ni? Iaitu hati kita ni sentiasa mengarah seseorang berkelakuan buruk dan melanggar perintah Allah, seperti dedah aurat, pergaulan bebas. Ni semuanya kufur akhlak tuan-tuan. Engkar terhadap akhlak kita yang baik, yang terpuji. Kita buat tak kisah tuan-tuan kan, lelaki berpakaian wanita, wanita berpakaian laki-laki. Tuan-tuan cuba tengok hari ni bertetu, Allahu Akbar kan, pakai rambut palsu dan sebagainya. Tuhan sampai sebut dalam Quran, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi umurihinna alaina juyubihin ala julubihin. Ini tuan-tuan, kadang-kadang kita tak faham apa itu kufur. Kita ingat kufur ni kapi je, tak. Kufur ni tuan-tuan, ulama kata ada 4. Kufur akidah, kufur syariat, kufur nikmat dan kufur akhlak tuan-tuan. Hati-hati tuan-tuan, takut kita ada salah satu di antara 4 perkara ini. Hukumnya tetap kita engkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tuan-tuan. Tapi hari kat pukul 9 dia tuan-tuan, walaupun Abang Ali kata lambat dah sikit, lama sikit sana, pasal ustaznya masuk kita ambil. Saya bukan kisah masa ambil ke apa, tak ada masalah. Saya fikir jemaah je, saya tak fikir lain tuan-tuan. Jemaah ni kena faham dan masalah dia. Kadang-kadang kita ni memang seronok nak bercakap, tambah kita duduk sedap lah kan. Yang duduk bawah ni, yang bersila ni, orang tua ni, yang lututnya, pinggangnya, yang datang kategori semua lutut pinggang semua ada masalah. Ni yang datang masjid surau ni semua kategori yang masalah lutut, masalah pinggang, tu normal lah. Tak lama pergi masjid pun tulis untuk orang-orang tua je. Sebab yang muda-muda tak nak, yang muda-muda tak datang masjid, besok tulis masjid hanya untuk orang tua-tua. Dia tahu masjid ni betul nak kuliah lama-lama. Kesian dah jemaah, memang saya kesian. Kadang-kadang ialah jemaah ni, pertama orang tua-tua lah, makan tak boleh lambat, sejuk tak boleh. Tu yang duduk luar tu bukan masalah tak nak duduk dalam, masalah dia sejuk tu. Yang tak nak duduk dalam tu, dia bukan masalah tak nak kuliah kan. Yang pilih lagi duduk luar tu masalah sejuk. Kau duduk lama ni kan, kejap-kejap nak pergi kencing. Lepas tu ustaz tengok, dia kejap masuk, kejap keluar. Geram aku tengok dia. Daripada aku keluar masuk, biar aku duduk luar. Sebab itu kena faham. Pasal tu Nabi pun buat benda apa pun, Nabi fikirkan umat. Nabi tak fikir dia, Nabi fikir umat. Sebab itu Nabi semayang, tuan-tuan cuba tengok. Nabi sembahyang jadi imam baca pendek-pendek. Pasal itu mana ada sahabat yang bengkak kaki? Tak ada.
Tuan-tuan carilah hadis. Siapa sahabat yang bengkak sampai bengkak kaki kerana lama sembahyang? Tak ada. Yang bengkak kaki Nabi seorang je. Sebab Nabi sembahyang seorang dia baca panjang. Kok dia baca seorang panjang tu sebab dia bengkak kaki. Kok dia solat berjemaah jadi imam dia baca panjang-panjang, ramai sahabat bengkak kaki. Jangan berpasal tuan kan. So itu Nabi seorang je bengkak kaki. Saya tengok hadis Nabi. Nabi kata apa? Sampai bengkak-bengkak kaki. Kenapa? Lamanya berdiri sembahyang. Bila Nabi sembahyang lama berdiri? Sembahyang seorang-seorang. Kalau berjamaah, Nabi kata aku lebih mementingkan jamaah daripada diri aku sendiri. Kita ni tuan-tuan kadang-kadang kena faham. Kita kena ingat orang yang uzur, orang tua. Kan? Tapi kadang-kadang banyak-banyak ustaz-ustaz ni dia tak fikir. Dia fikir syok dia. Selagi dia rembat kau-kaunya, panas di telinga kan. Lagi dia suka. Saya tak ada, saya kuliah memang sekejap je. Kalau isyak saya berhenti lah. Saya tak ada kuliah lama-lama kan. Buat apa lama-lama? Tuan-tuan bukan faham sangat. Jadi cukup takat tu. Jangan lama-lama sangat kuliah ni tuan-tuan. Tambah tuan-tuan kuliah hari-hari. Saya tengok seorang ni hari-hari kuliah. Jadual dia tak ada kosong langsung. Kan? Tak tahulah seorang ni. Banyak surah-surah dia betul bahan ni. Saya tengok jadual dia penuh-penuh semua. Saya kata tak ada berehat ke popak ni kan. Tuan hari-hari. Kalau satu hari 40 minit. Satu kali tuan. Kali dengan sebulan tengok. Berapa jam tuan-tuan duk ngadap kitab ni. Tak payah lama-lama tuan. Rapat kat ustaz-ustaz sampai sejam setengah. Cuba ustaz suruh duduk bawah tengok. Suruh dia bersila kat bawah. Dia pun 3 kali-kali. Nasib baiklah dia duduk atas kursi ni. Pasal tuan-tuan lah mula punca dulu bagi ustaz duduk atas kursi ni. Dulu saya mula-mula mengajar duduk bawah. Sama-sama jemaah. Bukan jemaah yang ngalih kaki. Ustaz yang mengalih kaki. Sila. Kan? Kenapa Ustaz? Kebas lah. Baru kau tahu. Baru kau ada akal. Kan? Jadi tuan-tuan jangan lama-lama lah. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu. Sebab saya selalu naik ke Johor ni tuan-tuan. Setiap bulan naik ke Johor ni. Kan? Sebab suka masuk Johor ni bukan apa. Pertama makan. Suka. Makan banyak pilihan kat Johor ni. Macam-macam kedai makan ada kan. Tempat lain dia makan kurang. Adalah makan, tapi dia kurang puas mencari. Last sekali cari kedai makan mamak. Dah. Sini tak ada macam-macam kan. Mi racun lah, mi tu lah, semua. Ada yang racun tak racun semua tu. Tapi elok je orang Johor makan. Tak ada pula yang matinya mi racun. Makan Johor ni biryani macam-macam biryani aku tengok. Sana ada juga biryani gam power. Aku pun tak tahu, tak melekat langsung. Kata gam power tapi aku datang Johor lain pula biryani gam dia, sampai sana lain gam. Tak ada dia. Saya suka datang. Kan? Pagi subuh saya sampai sini tuan. Saya sanggup datang tak apa Johor ni. Kalau tempat-tempat lain tu makan susah sikit. Dia ialah makan tak sesuai kan? Kita dah biasa makan macam ni. Jadi tuan-tuan cukup takat tu, insyaAllah kita jumpa lagi. Malam ni ada makan ke balik? Mana ada tak ada makan. Dia cakap dia kuliah makan. Kuliah makan. Aku pun heran, kau orang tak nak datang kat seorang masjid. Tak tahulah nak cakap. Makan. Lepas kuliah makan. Lepas kuliah minum. Tuan-tuan kan? Jadi tuan-tuan, siapa malam ni saya ada buat kalender 2024 takwim, bukan saya punya. Ada satu surau ni dia bagi kat saya bawa lah. Ada dalam kereta saya, kan saya keluarkan. Siapa nak berinfak boleh masuk dalam tabung infak itulah. Tabung apa kalender tu, siapa nak berinfak lah. Dan juga siapa nak minyak wangi apa semua, siapa nak penawar mata dari Zam-Zam pun ada insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akramna bittaqwa min bil afiyah. Rabbana sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.